السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sebenarnya baru balik daripada Terengganu. Semalam patut ada ceramah di Masjid Uniza, Universiti Sultan Zainal Abidin. Last minute kena tukar tempat pasal pihak berkenaan kata saya AJK Pakatan Rakyat. Macam mana? Tapi dia buat di gymnasium dia besar lah dia. Student saja dibenarkan datang. Student datang lebih kurang adalah lebih kurang 2,000 student. Tapi orang luar tak benar datang. Orang luar ditahan oleh guard. Kereta-kereta semua tak boleh masuk. Pasal kes AJK Pakatan Rakyat. Ingat pilihan raya habis, orang lain yang kena. Okay. InsyaAllah kita akan sambung semula hadis yang panjang itu. Sebelum itu saya nak sentuh, lama kita tak bincang nama-nama Allah yang dahulu kita sebut. Antara nama Allah Azza wa Jal ialah Al-Wali. Kerana kita selalu sebut perkataan wali. Antara nama Allah ialah Al-Wali. Ataupun kita sebut Al-Maula. Orang Arab asal bila dia sebut Maula, sebelum itu perkataan wali ataupun perkataan Maula di dalam Al-Quran banyak kali Allah Azza wa Jalla ulang. Wa huwal waliyul majid, umpamanya dia adalah al-wali al-majid. Majid maksud yang sangat terpuji. Dia wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah kata, dalam surah Al-Maidah Allah kata, innama waliyukumullah wa rasuluhu. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah dan Rasulnya. Diulang perkataan. Perkataan wali, ia asal boleh bermaksud Ar-Rabb, Al-Malik, Tuhan yang memiliki, As-Sayyid, Tuan, Al-Mun'im, dia yang memberikan kurnia, yang memberikan nikmat. Al-Mu'tiq juga boleh, yang membebaskan seseorang. Sebab tu kita panggil Maula pada hamba yang dibebaskan. Maksud yang dibebaskan, yang membebaskan hamba itu. An-Nasir, yang membela, yang memenangkan kita juga maksud wali. Yang memenangkan kita juga maksud wali. Juga wali boleh bermaksud al-muhib, yang sayang, juga bermaksud wali. Nanti kita akan sebut beberapa makna daripada perkataan wali. Perkataan al-maula, orang Arab bila dia nak panggil orang besar, dia panggil maulana. Ataupun kalau dia panggil raja dia panggil maulaya. Maulaya al-Malik.
tuan saya raja, maulaya. Sebab tu daripada maula itu kita ambil jadi perkataan maulana. Cuma kita maulana ni kita panggil untuk orang pergi tabligh. Tapi maulana ni sebenarnya istilah di India. Di India dia pun macam ganti kepada perkataan ustaz di tempat kita lah. Bila dia mengaji pada satu peringkat, dia akan panggil dia maulana, maulana. Dan kita tengok ada beberapa orang kawan-kawan kita yang balik daripada India, dia panggil maulana. Asal maulana maksudnya tuan kami. Maulana tuan. Allah Azza wa Jal, maula bermaksud tuan, pelindung, yang menjaga kita, itu maula. Yang membela kita, maula. Sama kata dasar dengan perkataan wali. Sebanyak 12 tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan wali. Antaranya firman Allah taala, "Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Engkau adalah maula kami. Anta maulana. Jangan kita panggil kat ustaz kita anta maulana. Ayat ni anta maulana, maulana, engkau adalah maulana kami. Maksud engkau adalah pembela kami. Engkau adalah yang menolong kami. Engkau lah yang menjaga kami. Maulana. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ni, "Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin." Bahkan Allah itulah maula kamu. Dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Sebaik-baik penolong. Khairun nasirin. Dia adalah sebaik-baik penolong. Firman Allah Ta'ala, "Summa ruddu ila maulahumul haq, ila Allah maulahumul haq." Kemudian dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang sebenar. Allah Azza wa Jal sebut juga, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum." Hendaklah kamu berpegang dengan Allah, dialah maula kamu. Jadi kita sebut pada Allah, ya maulana, juga betul. Maulaya. Jadi al-maula ialah nama Allah Azza wa Jalla, seperti mana namanya juga daripada perkataan al-wali, al-maula, nama Allah Azza wa Jalla. Macam mana yang kita sebut tadi, al-wali dia boleh bermaksud al-qarb, iaitu orang yang dekat. Kita panggil wali. Sebab itu, dan juga wali, kalau wali maksud orang yang berkuasa. Sebab itu kita panggil wali, sultan disebut wali. Adik-beradik kita, bapa kita, ayah kita, orang-orang yang keluarga yang dapat membela kita bagi wanita, kita panggil apa? Wali. Kita panggil wali bagi menunjukkan dekatnya hubungan dia dengan kita. Allah Azza wa Jal, dia wali kerana dia dekat dengan kita. Dia yang akan membela kita. Di dalam nikah, jumhur para ulama, terutama dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kerana di dalam mazhab Abu Hanifah dia tidak mensyaratkan wali, tidak menjadikan wali sebagai rukun. Mereka khilaf, berlaku khilaf di kalangan para ulama, sebab Muhammad bin Hasan Al-Syaibani pada akhir hayatnya, apabila seorang wanita datang mengadu bapa dia tak bagi dia kahwin banyak kali, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani kata, kamu pergi kahwinkan diri kamu sendiri. Tapi asalnya anak dara, la nikah illa biwaliyil mursyid. Dia mesti ada wali. Siapa yang tak ada wali, fasultan waliyuha, maka sultan adalah wali dia. Konsep wali, kerana kalau ada apa-apa berlaku kepada perempuan yang dhaif ini, maka inilah protector dia, orang yang akan membela dia. Sebab itu dia orang bapak dia. Nak bagi tahu, hang ambil anakku ni jangan dok buat tak tahuan. Ada bapak dia, ada orang yang akan membela dia.
Sebab tu para fuqaha membincangkan jika sekiranya bapa itu ada unsur pemusuhan dengan anak perempuan. Bolehkah dia menentukan tentang konsep wali mujbir? Walaupun itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kalau hatta mazhab Syafi'i kata boleh wali mujbir, tapi kalau ada permusuhan di antara dia dengan bapa dia, maka tak boleh, kerana nampak macam kepentingan dah tak sama. Kenapa mazhab Syafi'i pada awalnya membenarkan wali mujbir? Kerana dia kata bapa tak akan ada kepentingan. Apabila dia bagi anak perempuan dia kahwin, tentu dia nak yang baik. Tapi hal itu mungkin sudah tak berlaku sekarang. Ramai orang paksa kahwin. Ni kita ada kes di mana? Sarawak kan. Kononnya kita tunggu mahkamah. Katanya kesnya ialah dia rogol budak 12 tahun dan kemudian dia kahwin dengan budak ni. Ada beberapa NGO hantar email kepada saya menyuruh untuk saya buat kenyataan bagi mewakili, menunjukkan ulama membantah hal ni. Sebab kononnya kerana ada orang kata bila mana dia baligh dia boleh nikah. Saya tak buat kenyataan lagi lah, kita tunggu sampai kes ni clear betul ke? Pasal masih dalam siasatan, kerana saksi utama kepada pihak pendakwa itu mula-mula setuju, kemudian tarik balik, kemudian kata adanya dia bayar 5,000 dan seumpamanya. Kes masih panjang, tapi yang pentingnya konsep wali ialah supaya wanita itu ada orang yang melindungi. Sebab dia suruh wali, supaya dia tidak ditipu, supaya wali memberikan panduan kepadanya. Itu asas dia awak mari wali. Maka bila ada wali, ada saksi, ada akad, kecuali wanita yang dah berkahwin, oleh kerana dia dah matang, dia dah ada pengalaman, dia macam boleh protect diri dia, dia boleh mengawinkan dirinya walaupun wali dia tak setuju. Tapi Islam pada pandangan madrasah ataupun pandangan mazhab yang mensyaratkan wali melihat pada dimensi, kalau sekiranya bapa tak, anak perempuan setuju, bapa tak setuju, kita combine dua pandangan ni. Bapa setuju, anak perempuan tak setuju, tak boleh kahwin. Pasal Nabi tak benarkan. Wanita datang kepada Nabi dalam riwayat Al-Bukhari, datang kepada Nabi bagi tahu pak dia memaksa dia kahwin, wahiya karihah, dia tak setuju. Fa khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi pilih kat dia, dia nak kekal kahwin tu kan dia nak pisah. Tapi kalau bapa setuju, anak perempuan tak setuju, tak boleh kahwin. Kalau anak perempuan setuju, bapa tak setuju, boleh kahwin tak? Dalam mazhab Syafi'i, kalau wali tak setuju dan wali mempunyai sebab, dan demikian dalam pandangan mazhab Ahmad juga, wali mempunyai sebab wali kukuh. Umpama wali kata, saya didik anak saya daripada kecil dengan agama dan seumpamanya, tiba-tiba dia kahwin dengan ni mamat dadah ni, tak badan, dengan dia hujah dia kukuh. Pihak mahkamah ataupun pihak qadhi berhak untuk berpihak kepada bapa dia. Tapi kalau bapa dia kata saya tak mau, dia ni tak berapa berada sih, anak saya, kami orang berada, itu anak dia ada hak. Dia boleh pergi kepada wali sultan, dia boleh pergi pada. Yang penting wali kena ada. Kenapa? Supaya ada protector untuk perempuan, ada orang yang dapat melindungi perempuan ini. Tapi di negara-negara Arab, sebahagian mereka combine mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, dengan mereka buat sekiranya seseorang kahwin tanpa wali dikira sah. Jika sekiranya wali dia membantah kemudian dengan alasan yang kukuh, nikah akan dipisahkan. Akan dipisahkan. Tapi saya nak ceritanya bukan cerita pasal nikah, nak ceritanya kenapa wali itu. Kerana ia adalah pelindung. Allah Azza wa Jal, dia menjadi wali orang-orang yang beriman kerana dia adalah pelindung. Allah menjadi wali wilayah, dia panggil wilayah. Sebab kita panggil wilayah, masuk kawasan perlindungan dia. Wilayah persekutuan. Asal kita panggil wilayah daripada perkataan wali.
Maksud kawasan itu di bawah jagaan dia. Perkataan wilayah itu ialah perkataan Arab. Dan wilayah menunjuk kewaliannya. Kewalian Allah Azza wa Jal, satu adalah kewalian al-wilayatul ammah, wilayah ammah, di mana Allah secara umumnya menjaga manusia semua. Dan rahmat Allah dalam dia jaga makhluk ni sangat luar biasa. Kita jangan heran kalau kita tengok kadang-kadang orang interview dengan orang bukan Islam, tiba-tiba dia bagi tahu, saya Tuhan telah pelihara saya sekian. Ia tidak pelik. Allah boleh memelihara mungkin orang tu bukan Islam pun. Di atas berapa kebaikan yang Tuhan tahu ada pada dia. Tuan-tuan tengok orang kena taufan, kena apa? Tornado, di mana tiba-tiba satu orang cerita, saya panggil Tuhan, kemudian tiba-tiba saya diselamatkan. Kita terheran juga no. Dia kafir, kenapa dapat no? No. Allah Azza wa Jalla dia wali. Dilindungi manusia. Mungkin Allah tahu pada fulan ada kebaikan yang Allah suka pada dia. Allah lindung dia. Hatta kalau dia jahat pun, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ittaqu da'watal mazlum wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Takutlah kamu doa orang yang kena zalim sekalipun dia jahat. Jahat tu untuk diri dia, Nabi kata. Tapi kalau dia kena zalim, dia kata, Tuhan, dia buat zalim saya. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Walaupun yang buat zalim tu kaki lebay, Tuhan dengar. Ada hari Tuhan balas kat kita. Kita kata Tuhan tak balas, hang jahat. Hang bukan duk puasa bulan Ramadan. Kita kata umpamanya, tak apa, hak dia tak puasa, dosa dia dengan Tuhan. Yang hang buat zalim dia, akan tiba masa dia. Akan tiba masa dia. Allah wali, kadang-kadang dia lindung orang. Dia lindung mungkin orang tertentu. Di atas kebaikan. Mungkin dia kafir, tak beriman dengan Tuhan. Tapi bila dia memanggil nama Tuhan, Allah lindung dia. Saya heran dengan satu persatuan peguam Muslim apa Malaysia. Malah nak sebut nama. Dia bantah sebab pasal isu nama Allah ni lah. Orang Kristian pergi kata, semoga Allah merahmati Malaysia. Dia bantah dan diminta dia ambil tindakan undang-undang. Lepas tu nak suruh dia sebut apa? Supaya Jesus, tu baru aku lega. Terah tu kita. Orang dah sebut betul, tak apalah. Kalau dia kata Allah 3, patutlah nak pergi bantah. Ni dia dah sebut betul, semoga Allah merahmati Malaysia. Dia buat kenyataan supaya dia ambil tindakan undang-undang. Kerana orang Kristian telah sebut supaya Allah rahmati Malaysia. Sebab nama Allah untuk mamat-mamat Melayu ya. Allah waliul am. Allah wali untuk semua. Al-wilayah ammah dia lindungi. Maka kita jangan heran Allah kadang-kadang lindung tempat tertentu, Allah lindung orang tua-tua tertentu. Allah mungkin satu orang cerita, saya panggil Tuhan, Tuhan telah selamatkan saya. Kita kata dia Kristian, dia mungkin agama lain, tapi Allah dia wali dalam bentuk umum untuk semua manusia. Ada yang disebut sebagai al-wilayah al-khasah, al-wilayatul khasah, wilayah khas, perlindungan khusus, iaitu perlindungan untuk orang-orang yang beriman. Yang tu yang disebut dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Macam kasih sayang Allah untuk semua, tapi ada kasih sayang khusus untuk orang yang beriman. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, cerita hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa saja hadis yang dia bunyi qala Allah.
Qala Rabb. Tuhan kata. Tapi Allah kata. Tapi tak ada dalam Quran. Dia kira hadis kursi. Adakah hadis kursi semesti sahih? Ada juga hadis kursi tak sahih. Macam mana orang boleh reka? Orang boleh reka hadis kursi. Apa beza hadis kursi dengan hadis nabawi biasa? Hadis kursi ni tak beza apa, cuma di hadis kursi ni dia kata Allah berkata. Sedangkan bukan Quran. Itu je. Belang mustalahat apa? Yang tu saja kesimpulannya. Istilah kok ni orang nak keluar. Kesimpulan apa saja yang qala Allah, yang tak ada dalam Quran, hadis kursi. Yang keluar daripada Nabi. Ada orang mereka hadis kursi? Ada. Tapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Zahabi, dia kata hadis ini berbau sufi. Tapi Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkannya di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ini termasuk di kalangan, mudah-mudahan termasuk dalam kalangan hadis yang sahih. Nabi kata, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi wali aku istiharkan kepadanya perang. Yang ni wilayah khas. Allah wali, orang yang Allah lindung tu, orang yang wali bermaksud orang yang dekat dengan Allah dan orang yang mendapat rahmat kasih sayang Allah dan rahmat lutf, yang tu kelunakan Tuhan kepadanya. Tuan-tuan, bila nak bagi faham, bila orang baik dengan orang besar, apa maksud dia ni baik dengan satu orang besar? Dia kata, aku pernah pergi rumah dia, itu tak cukup lagi. Aku pernah jumpa dia, tak cukup lagi. Orang kata, dia ni cukup baik noh dengan orang sekian-sekian. Apa maksud baik? Orang yang berkedut, maksudnya dia dekat dengan kawan tu. Anytime dia nak berhubung kawan tu, dia boleh berhubung. Orang lain nak kena pergi ikut setiausaha lah, ikut apalah semua, dia tak ada. Anytime dia telefon, kawan dia akan angkat. Anytime dengar nama dia, kawan dia kata main masuk. Anytime dia main rumah, anytime kawan tu pergi majlis, nampak dia, dia kata main. Kira dekat lah. Kalau kena main, ingat tak saya? Tak apa ikan, tak dekat lah. Kadang-kadang orang, yalah, kadang-kadang kita pun ada krisis macam tu kan. Ramai orang jumpa kita, main dia kata sombong betul. Kita jumpa dia hari tu ni, salam dia tak ingat. Ramai kan. Tapi kita tentu akan ingat orang yang ada kejadian tertentu dia dengan kita. Itu manusia lah. Allah Azza wa Jal laisa kamisli syait walillahi mathalul a'la. Bukan untuk dibandingkan. Tetapi maksudnya bila kita tengok dah ini, kemudian ni aku kenal ni, mai sini. Ni merepek sungguh noh. Kenal juga, macam dekat juga tapi meluat. Tak jadi. So dia kena dua. Dia kena dekat dan dia kena menaksai nikmat, rahmat dan al-lutf. Ar-rahmatu wal-lutf. Rahmat dan kelunakan Allah pada dia. Bila kata, Allah, mai Syekh. Anytime, maka kita tahu ni orang dekat. Kalau ada orang besar kenal kita, dia kata, kenal dah? Kenal. Awak tak kenal? Saya dah hantar saudara dia, jangan harap dia tu. Aku abang hang, dia jangan bagi. Walaupun orang besar kenal dia, tapi kenal belah meluat. Tak jadi. Bila dia dekat dan kemudian dia mendapat rahmat, dia Allah, maka dia wali. Dia wali. Dia dekat dengan Allah Azza wa Jal, dia mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, dia wali. Allah kata dalam hadis qudsi, sesiapa yang cari gaduh dengan wali aku, bermusuh dengan wali aku ni, maka faqad adzantuhu bil harb, aku istiharkan perang dengan orang ni. Orang putih kata wali ni dia terjemah friend of Allah. Friend of Allah. Kalau terjemah bahasa kita ni, kawan Tuhan. Maksud orang dekat Tuhan.
Sebab tu kita tengok kalau ceramah orang putih dia kata waliullah, friend of Allah. Maksud orang dekat dengan Allah. Sebab tu kita dalam gaduh dengan orang, jaga-jaga, jangan pergi bergaduh dengan orang yang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang dia kita pergi cari pasal dengan dia tak ada pasal. Dia dekat dengan Allah, dia tak salah apa yang kita nak pergi tunjuk ni dengan dia. Nabi kata, hadis kata, Allah Ta'ala kata, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kemudian Allah kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtu alaih. Tidaklah hamba aku itu mendekati aku dengan sesuatu lebih aku suka daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya, antara sembahyang sunat zuhur dengan zuhur, Allah suka sembahyang zuhur. Antara sembahyang isya dengan qiyamul lail, Allah suka sembahyang isya. Antara sembahyang subuh dengan qiyamul lail, Allah suka sembahyang subuh. Kalau orang qiyamul lail tiba-tiba tak sembahyang subuh, tak boleh. Dia tak qiyamul lail banyak rakaat tak? Kerana benda yang paling Allah suka untuk seorang dekat dengan dia ialah dengan amalan yang dia fardukan. Mimma aftaradtuhu alaih. Amalan yang dia fardukan kepada kita. Sebab tu amalan fardu ialah benda yang paling Allah suka. Walaupun hati kita rasa besar amalan sunat. Memang kita, semua kita rasa, kalau boleh buat sunat tu, memang rasa besar. Tapi hakikat di sisi Allah, hak fardu tu besar. Hak fardu tu besar. Artinya, kalau orang buat hak fardu tu elok-elok, dia dekat dengan Tuhan. Macam satu orang yang datang kepada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila Nabi SAW cerita apa yang Allah fardu, dia tanya Nabi, 5 salawat, 5 waktu sembahyang. Dia kata pada Nabi, dia nak buat yang ni saja, wala azid wala anqus. Aku tak tambah dan aku tak kurang. Nabi bagi tahu dia Allah fardu sembahyang. Dia kata boleh, aku nak sembahyang hak 5 ni ya. Tambah pun tak, kurang pun tak. Aku nak buat betul-betul. Nabi kata, aflaha in sadaq. Dia berjaya jika dia cakap benar. Itu saya suka kata-kata Qaradawi. Dia kata, aku berpendapat pada zaman ni, kalau kita boleh jumpa satu hamba Allah yang buat hak Tuhan wajibnya, sunat apa pun tak buat, dan tinggal hak Tuhan haram, mungkin kadang-kadang makruh dia buat, kita kira hebat dah. Hebat dah lah anak muda. Hak wajib semua buat, hak haram semua tak buat. Sunat-sunat kadang-kadang dia tak buat. Berkata hak makruh-makruh kadang-kadang dia lenggak juga. Tapi tang haram, dosa besar dia tak buat, hak wajib dia buat, kita bagi ke dah. Hebat. Kalau boleh tambah lagi hak sunat, dan kemudian tambah pula, tinggal pula yang makruh, lagi hebat lah. Lagi hebat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba aku itu mendekati aku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunat, sehingga aku sayang kat dia. Sehingga aku sayang kat dia. Tuan-tuan tengok macam mana orang boleh jadi wali. Allah kata, dalam hadis ni Allah kata, yang pertama buat dulu yang wajib. Kemudian sentiasa apabila orang tu lepas dia buat wajib, dia mendekati aku dengan benda yang sunat. Sedekah, dan setiap orang Allah Ta'ala bagi macam saya sebut dengan berbeza-beza. Ada orang sembahyang sunat korang tapi sedekah bagus. Ada orang puasa ukut bagus, yang lain dia korang. Setiap kita tengok apa yang kita cenderung. Yang masuk semua pintu ni, kata Nabi, Abu Bakar Siddiq. Pintu sedekah pun dia, puasa pun dia, pintu sunat semua hak dia. Hak lain kita ni, ada dia ni cenderung pun, ada dia ni sedekah tak apa banyak, ada dia ni mayam tak, tapi mulut bagus. Jumpa orang senyum, perkataan dia baik, perkataan dia sedekah, senyum dia pun sedekah. Ada orang senyum dia mahal, walaupun gigi pergi buat mahal, tapi senyum dia juga mahal. Orang komplain di Amerika, banyak dentist yang hebat. Saya tengok Hamzah Yusuf kata, tapi mahal untuk senyum nak.
orang semua, masyarakat, yang pentingkan kepada urusan jual beli, duit ringgit je. Pergi, beli, bayar, semua tak cakap apa, ambil duit, barang, belah pergi. Sebab tu kadang-kadang mungkin dalam masyarakat macam tu berfungsi balik mazhab Syafi'i, suruh kata aku jual dan aku beli, dan tak cakap apa langsung. Kan? Diam. Tapi tapi mereka baiklah. Thank you very much. Mulut tam tu bagus. Tapi sebahagian tu tak. Kalau boleh cepat kan? Ambil barang belah. Dan kita akan lalui banyak benda macam tu. Orang tak pergi kedai dah sekarang, kan? Orang beli melalui internet, kan? Orang beli apa benda dalam internet. Orang mungkin tak pergi universiti nanti. Orang duduk di rumah, kemudian boleh dapat sijil. Duduk tengok dalam internet. Orang tak berurusan. Dulu kalau orang nak telefon orang, nak cakap dengan orang kampung ni tak boleh. Telefon ada satu, kering telefon orang angkat. Ni siapa? Dia kata, saya ada tak nama Haji sekian-sekian? Ada. Rumah dia, boleh tak tolong panggil dia? Saya ni anak saudara dia nak cakap ada benda penting. Dia kata boleh. Sehari pukul 4 saya telefon balik. Ni nama apa tahu? Saya sebenarnya nama Ibrahim. Saya pun beradik dengan dia. Letak satu. Ibrahim pergi habang kat Haji tu. Haji kata, terima kasih Ibrahim tu lah abang. Dia main tunggu. Banyak proses. Kalau ada tu, berapa orang dia terpaksa kenal untuk berhubung dengan satu orang. Sekarang tak payah. Kita WhatsApp orang, kadang-kadang nama kita pun tak ada. Kan? Kambing senyum, gambar kan? Mamat Angau, kita pun tak tahu Mamat Angau. Dia bagi komen mengalahkan fuqaha yang 9. Komen dalam Facebook semua fiqh dia naik, nama teruk. Kan? Kita tak tahu, manusia habis interaksi antara mereka. Manusia habis interaksi antara mereka. Nabi kata tabassum, ibtisam, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum pada wajah saudara kamu tu sedekah. Bapak, walaupun dulu orang kata menyapa, orang balik kedai beli ikan. Beli apa tu? Hang bodoh, aku pergi kedai beli ikan lah. Kata, bukan bodoh, orang menyapa supaya ada sapaan. Bukan aku nak tahu hang beli ikan apa, dan bukan aku nak tahu. Saja supaya tanda kita ni bermesra. Sedekah, ya sedekah. Bapak, beli apa? Macam kita pun kadang-kadang kita memang ada orang yang bagus. Bila dia tanya memang dia nak ingat. Hasan al-Banna rahimahullah dikatakan antara orang yang hebat. Apabila dia tanya orang nama apa, kerja apa, dia main pula 5 tahun esok, dia kata dulu kerja army dah naik pangkat. Dia tanya dengan niat untuk tahun. Kita tanya kadang-kadang, "Bapak kerja mana?" Saya pun sama tanya tu. Kadang-kadang bukan ingat lah kan. Tapi kira ada orang yang Masya Allah dia memang tanya untuk itu. Allah kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, bila dia mendekati Allah dengan nawafil, benda yang Allah suka, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّذِي يُبْسِطُ بِهِ وَرِجُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّذِي يُبْسِطُ بِهَا وَرِجُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. Apabila aku sayang kat seorang, kata Allah, maka akulah pendengarannya yang mana dia dengar dengannya, akulah matanya yang mana dia lihat dengannya. Hadis ni geng-geng wali suka lah. Tapi penafsiran, apabila aku sayang dengan dia, kata Allah, maka akulah telinga dia yang dia dengar dengannya, akulah matanya yang dia tengok dengannya, akulah tangannya yang mana dia pukul dengannya. Batas. Dan yang dia gunakan tangan. Dan akulah kakinya yang mana dia jalan dengannya. Maksudnya apabila sampai satu level aku suka kat orang, semua yang dia buat di bawah pengendalian aku. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tanya pendapat orang soleh, walaupun dia mungkin mengaji tak tinggi. Saya ni masalah macam mana? Kita tengok dia soleh, kita tanya dia. Sebab bila dia soleh, kemungkinan hadis ni mai kat dia. Dia bagi pendapat dia tu, pendapat itu
mulham. Dia mulham, maksudnya dia diilhamkan oleh Tuhan. Bila dia cakap dia ialah cakap yang mempunyai nilai pertolongan Allah kepada dia. Apabila sebab kita bawa anak kita pergi pada orang saleh, walaupun orang lain boleh buat benda, kerana adanya unsur pertolongan Allah padanya. Sehingga tu para sahabat radhiyallahu anhu fala salah, apabila mereka perang, sebahagian yang mereka nak perang tu Khalid panglima akan perang, kau kerja kau sebelum mula perang, angkat tangan doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Yang lain pergi perang, dia doa, lepas tu dia baru diikuti. Sebab dia ada yang mana orang lain tak ada. Hatta sahabat Nabi macam Al-Bara, bila nak perang sahabat tanya, aina kaffaika ya Bara, aina kaffaka ya Bara, di mana dua tangan wahai Bara? Dia kata, ya Allah, menangkan kaum muslimin dan beri pada aku syahid. Apabila aku sayang, kata Allah, apabila aku sayang, maka akulah. Ini makna wali yang disebut di dalam hadis. Dan Allah itu wali yang melindungi kita, dan dia akan melindungi wali-walinya. Dia akan melindungi wali-walinya. Sebab itu, bila Allah melindungi wali-walinya, perlindungan Allah sesuatu yang sangat ajaib. Kita tak boleh faham, melainkan orang sufi kata, man la yadhuq la yafham. Siapa yang tidak merasai, dia tak faham. Kita mungkin tengok dia tak kaya macam kita, ataupun tak ada duit macam kita, tetapi dia sedang menikmati nikmat hidup yang kita tidak menikmatinya. Kerana dia, tangannya ialah tangan, pada tangannya ialah kekuatan Allah, pada kakinya ialah kekuatan Allah yang melindunginya, pada mata dan fikirannya ialah kekuatan Allah. Dan dia tahu bahawasanya dia sangat bahagia hidup di dalam dunia dia sendiri. Dan hidup ini sesuatu yang tak sama. Kita mungkin tengok sebahagian orang, haiwan umpamanya, ada haiwan makan benda yang tertentu, kita tak, Allah duk makan sayur ni, terailah bagi makan nasi kepada dia, tak mau, sebab itu makanan dia. Ada, Allah jadikan berbagai berbeza-beza. Allah boleh jadikan orang hidup dalam satu alam dia, yang alam wilayah, alam kewalian ini, di mana sehingga segala tindakannya mendapat support daripada Allah Azza wa Jal. Maka inilah yang dikatakan wali, di mana Allah menjadi walinya, dia adalah wali Allah Azza wa Jal. Sebab itu masa peperangan, apabila Abu Sufyan habis peperangan Uhud, sahabat naik ke bukit, kerana mula-mula sahabat Islam menang, kemudian apabila pasukan pemanah turun daripada bukit, menyebabkan mereka dapat counter attack balik, dan mereka dapat bunuh sebahagian, dan Nabi naik ke atas bukit, dan Abu Sufyan keluar, kata, al-harbu sijal, al-yawm bi yawm, yawmu lana wa yawmu alayna, u'lul hubal, u'lul hubal, lana uzza wa la uzza lakum. Peperangan itu silih berganti hari demi hari, ada hari kami, ada hari kamu. Tinggilah berhala hubal, kami ada Uzza, kamu tidak ada Uzza. Maknanya berhala Uzza, kamu tidak ada Uzza. Sahabat-sahabat Nabi keluar jawab, dia daripada atas bukit jawab Abu Sufyan di bawah, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah maula kami, dan tidak ada maula bagi kamu. Allah adalah pelindung kami, tidak ada pelindung bagi kamu. Mungkin mereka menang, tapi tak ada pelindung. Pelindung daripada perasaan mereka. Bila Allah lindung satu orang, dia mungkin kadang-kadang dimensinya berbeza, matanya juga berbeza. Sebahagian orang saleh, apabila dia terlanggar batu di jalan dan cedera kakinya, dia balik dengan tersenyum. Isterinya bertanya, kenapa? Dia kata, aku ditegur oleh Allah di jalan tadi. Allah menyapa aku di jalan. Kehidupannya berbeza, timbangannya juga berbeza. Sebab itu Al-Quran menyatakan,
in awliya'ahu illa al-muttaqun. Tidaklah wali-wali Allah itu melainkan orang yang bertakwa. Ala inna awliya illah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada apa yang mereka takut dan tidaklah mereka itu berduka cita. Oh, jaga tuan-tuan. Itu dia terbuka tu. Bukan kerana projek tu diperolehi oleh kroni dan kroni telah mengambil apa nama dia ada. Tak apa, lepas ni kita masukkan balik. Saya pergi ke Terengganu. Terengganu dia kata banyak benda runtuh. Saya tak tahu. Runtuh pula baru masjid. Dia runtuh sikit lah masjid. Maka digelar sebagai Terengganu Darul Runtuh. Kita sambung hadis kita. Pasal hadis kita panjang tentang Dajjal. Pada hadis yang lepas, sehingga kepada kuliah yang lepas, kita sambungan daripada hadis ini, kita telah cerita apabila Nabi SAW menceritakan para sahabat, arba'una yauman, yaumun kasanatin wa yaumu kasyahrin, 40 tahun, 40 hari Dajjal akan ada di atas muka bumi ini. Satu hari bagaikan setahun, satu hari bagaikan sebulan, dan satu hari bagaikan satu minggu, dan wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari dia yang lain seperti hari-hari kamu. Ya, dan kita tahu para sahabat telah bertanya Nabi SAW, pasal Dajjal akan mai 40 hari. Bila dia mai 40 hari, ada satu hari panjang dia macam setahun. Dah kira setahun dah. Ada satu hari panjang dia macam sebulan, jadi setahun sebulan. Ada satu hari macam panjang dah seminggu, jadi setahun 5 minggu. Lepas tu campurlah dengan 37 hari yang lain. Pasal dia semua 40 hari. Jadi hari kita dah syarah dalam kuliah yang lepas, akan ada satu hari tempoh dia macam setahun. Daripada kita terbitnya fajar sehingga nak terbenamnya matahari, lah rasa lama dia macam setahun. Ini hari-hari Dajjal. Lepas tu hari berikutnya pula, daripada terbit matahari, terbit fajar sehingga tenggelam matahari, lama dia selama sebulan. Kemudian satu minggu. Dan sahabat telah bertanya Nabi SAW, macam mana nak salat? Macam mana nak salat? Dan kita dah syarah panjang lebar pada minggu lepas. Nabi kata, sahabat tanya, atakfina fihi salatu yaumin atakfina fihi salatu yaumin, cukuplah kata kalau kita sembahyang sehari ya. Sehari hari setahun tu lah. Kalau sehari je jadi macam mana? Nak ikut panjang. Sembahyang subuh 3 bulan pula. Macam tu. 3 bulan. 3 bulan pula, 4 bulan pula baru sembahyang Zuhur. Lepas tu 2 bulan pula baru sembahyang Asar. Pasal pusingan kalau kita pakai jam, pusingan dia tu 2 bulan lah. Setahun lah. Tapi matahari duduk macam tu lah. Duduk subuh-subuh, kalau kaki tidur syok. Masa zaman Dajjal tidur lama. Tidur daripada subuh. Berbulan-bulan. Kan? Macam mana nak buat? Nabi kata bukan macam tu. Nabi kata uqduru lahu qadrahu. Nabi kata supaya kita sukat waktu dah. Sukat maksudnya kita agak ni masuk zuhur lah ni. Masuk. Walaupun matahari tak usah kira lah macam tu. Kira agakkan masa kita sendiri agak. Kita ada jam, kita boleh agak. Hadis ni walaupun cerita tentang Dajjal, tapi dia sangat bermakna, macam mana kita sebut, mempunyai kesan kepada hukum yang banyak. Negeri-negeri yang tak boleh mengukur waktu, maka hendaklah dia sukat, dia agak. Terutama yang di kutub utara dan selatan. Kalau orang yang pergi di kutub utara dan selatan,
Ataupun kita yang tak tahu naik kapal terbang, waktu dah jadi keliru, kita juga boleh ukur dengan ukur. Kalau kita pergi ke bulan, dulu saya telah sebut, bila Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang, ada mufti yang kata bahawasanya balik qada lah. Kita kira qada saja, naik kapal terbang, qada apa? Nak sembahyang macam mana? Ke matahari semua tak ada sana tu. Berapa puluh sehari, berapa puluh kali dia punya pusingan dah. Saya mengeluarkan hadis ni, saya kata bahawasanya kita ikut waktu Vancouver. Kerana ini cerita lama lah. Kerana dalam hadis Dajjal, Nabi kata bukan, kalau tak boleh kira waktu, bukan fi qada. Kalau tak boleh kira waktu, buat apa? Hendaklah kita andaikan. Hendaklah kita andaikan. Okey. Qulna ya Rasulullah, wa ma asra'uhu fil ard. Ni cerita 40 hari. 40 hari Dajjal ni. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, pantas mana Dajjal ni atas muka bumi? Pasal bumi ni luas juga. Nak pergi Amerika, nak main Malaysia, nak pergi jumpa ramai ni kan, nak pergi game Afrika. Sebab tu kalau orang kata mana-mana cerita Imam Mahdi setakat main muncul kok-kok belah Negeri Sembilan ni tak jadi. Kan? Dia tak boleh, dia mesti, ini isu ni international punya. Bukan isu Imam Mahdi keluar main kat kampung kita, ayah pin, bukan cerita. Ini cerita Mahdi, cerita Dajjal, cerita Nabi Isa. Ini cerita semua orang terlibat. Hadis ni babit semua. Hatta Mahdi, banyak nanti kita akan sampai tentang cerita Mahdi lah, Mahdi ni juga. Mahdi Malaysia ada, Mahdi Arab ada. Walaupun Mahdi yang paling berjaya, Harakatul Mahdiyah, ialah Mahdi di Sudan. Mahdi di Sudan yang paling berjaya menghalau Inggris, dan kononnya dikatakan beberapa karamah dia. Allah Ta'ala alam keturunan Nabi. Tapi dia di Sudan. Sehingga menyebabkan ulama sebahagian kata Mahdi ni satu orang individu ke? Ataupun memang banyak Mahdi ni. Sehingga timbul. Sebab tu Ibn Khaldun macam berat sikit tentang hadis-hadis Mahdi dan seumpamanya, menganggap ini sebagai unsur Syiah. Dan ini ada kontroversi dalam madrasah, dalam pemikiran orang Islam sendiri. Tapi tak apa, nanti kita akan sampai bab tu, kita akan bahas. Nabi jawab, kal ghais. Ghais ialah hujan yang rintik-rintik tu, ghais. Kal ghais istadbarat rih, seperti mana hujan yang renyai-renyai yang diikuti dengan angin kuat. Macam mana tu hujan renyai, betul angin yang berjalan tu, macam itulah Dajjal punya kepantasan. Dia ada angin macam-macam jenis. Ada yang kuat macam tornado tu, kuat tornado tu. Tentang Oklahoma tu, tengok kan. Subhanallah, dahsyat. Amerika yang hebat tu, habis dia pukul. Berlaku di negeri orang Islam lah. Cuma hari ini duka cita, saya tak tahulah, di London satu mamat ni dipis meleh anggota tentera British tepi jalan. Maka orang tu bukan perang, duduk biasa, dia tunggu, dia pergi bawa parang pun, dia pergi meleh orang tu. Kemudian dia rakam video lah. Dia kata pembunuhan ni di atas arahan surah At-Taubah, Allahu Akbar. Jadi semua keluar habis kat London. Semua kata Islam ni ganas, Quran. So budak-budak kita kat London takut sekarang nak keluar. Bukan budak-budak kita kat London, orang Islam semua takut lah. Sekarang dah ada perhimpunan-perhimpunan yang membantah supaya diambil tindakan pada orang Islam kerana ajaran mereka bahaya. Dia takbir Allahu Akbar, dia bunuh orang awam. Walaupun kawan tu mungkin army, tapi dia tak di medan perang. Dia duduk di luar, duduklah kereta, dia tikam, dia bunuh. Dan dia halalkan benda dengan nas Quran. Islam ni bila dia berperang, dia bagi arahan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu pada jalan Allah, orang yang memerangi kamu,
Tapi jangan melampau. Allah tak suka orang yang melampau. Ni dah hang tak perang, hang pi negeri dia, duduk di sana, bawa parang. Yang jadi mangsa orang Islam yang lain. Boleh orang UK antara yang tinggi orang, bukan orang barat ni masuk Islam. Ramai, terutama orang perempuan, ramai yang masuk Islam. Tapi peristiwa-peristiwa macam ni, Mamat Nigeria tu, dia pergi semelak Muslim dia kot. Dan dia mati lah, orang tembak. Dajjal, kepantasan seperti mana disebut, fayati alal qaum, maka dia datang pada satu kaum, fayad'uhum, maka dia menyeru mereka, yakni seru kepada ajaran dia lah, supaya ikut dia. Fayu'minuna bihi, mereka beriman dengan dia. Ada geng yang akan beriman dengan Dajjal. Dajjal mata satu, kita cerita tadi, kanan kiri mata satu dah. Dia buta belah kanan. Dia pergi, dia seru. Dia sebab tu tuan-tuan, kalau pergi tengok dalam siapa ni pelajar-pelajar universiti, kalau pergi tengok dalam internet, dia akan cerita symbol of the one eye. Mata satu. Ada orang yang suka dengan mata satu. Duit dolar tu kan, $1 tu, ujung kat piramid atas tu mata satu. Banyak lambang-lambang mereka mata satu. Saya pun tak tahu pasal apa mereka suka dengan mata satu ni. Dan macam-macam lah. Dia kata Illuminati dan seumpamanya. Tapi banyak sebahagian tu teori lah, sejauh mana kebenaran dia, wallahu ta'ala alam. Tapi yang ni Dajjal real. Dajjal bukan persatuan, Dajjal individu, seperti mana kata An-Nawawi rahimahullah. Fayu'minuna bihi, mereka beriman dengannya, wa yastajibuna lahu, mereka sambut seruannya, faya'muru sama fatumtir. Dajjal ni dia boleh memerintahkan langit dan langit turun hujan. Kacau. Kalau kita tengok macam tu, kita takkan tak benar lagi. Pasal dalam rekod, benda ni tak berlaku. Ada beberapa benda pelik yang disebut sebagai khariqul li'adah. Benda yang menyanggahi adat. Pertama, mu'jizat. Hadis mu'jizat yang digunakan istilah oleh para ulama, ataupun ayat yang digunakan oleh Al-Quran. Ayat Musa, ayat Zakaria, ayat yang ini benda-benda tanda Allah bagi kepada orang yang diutuskan menjadi Rasul. Ada benda karamah yang diberi kepada orang wali-wali, orang saleh. Semuanya dua benda ni untuk membesarkan Allah Azza wa Jal, untuk membela membela agama Allah. Tak ada lah wali kerana dia jadi wali pi ambil barang kedai orang tu kita tak nampak keramat dia keramat. Tak ada. Hak tu memang dia lanun. Okey. Kita ada sihir luar biasa juga. Menggunakan biwasitatis syaitan, dengan perantaraan syaitan. Sihir, dia buat benda pelik juga. Ni pun benda pelik. Sebab tu bila orang buat silat-silat yang jurus tu kan, terpelanting orang nak kategoriskan dia lah apa? Nak kata mukjizat, dia bukan Nabi. Nak kata apa? Karamat, dia pun rokok tak lekang di mulut. Nak kata dia, Malaysia kata dia sihir. Sihir. Ada benda dia panggil apa? Irhas. Irhas ini macam apa nama, tanda-tanda sebelum zahirnya sesuatu, seperti zahirnya Nabi SAW. Yang tu tanda umum yang Allah Ta'ala bagi. Yang Dajjal ini antara benda yang luar biasa, khas berlaku pada Dajjal sebagai ujian Allah penambah. Boleh panggil langit suruh turun hujan,
Dajjal. Wal ardu fatunbit, suruh bumi, wahai bumi, suburlah. Subur bumi, tumbuh-tumbuhan. Kita lalu kok jalan kan, tengok orang buat silat mata kan, penuh orang. Kita tengok silat mata bodoh ya. Tapi dia buat macam mana sikit, oh penuh. Sebab apa? Manusia bila tengok perkara yang luar biasa, tertumpu mata dah. Macam mana lah manusia tengok Dajjal? Tumbuh wahai tanah. Tumbuh. Berapa banyak manusia akan bagi. Pisang, pokok pisang tumbuh gembel-gembel sikit, nak nampak macam muka orang. Masuk langsung abang dah, pakai kutu pi penuh, pergi ambil ayak dah. Bewok ekor bercabang pun masuk surau abang. Pakat kata nak jual mahal lah, kerana kundunya ada tuah. Kalau Dajjal mai, lagi ramai. Semua orang akan pergi ke Dajjal. Dajjal lagi hebat, boleh buat. Ini ujian, sebab tu semua Nabi kata ujian paling hebat sekali Dajjal. Tuan-tuan bayang kalau Dajjal buat tunjuk benda tu di zaman sekarang. Dajjal tunjuk subur pokok, subur. Semua media akan keluar. Orang akan kata apa? Dulu mungkin rakyat Asfahan dia tengok, kalaulah berlaku zaman dulu, rakyat Amerika dia tengok. Tapi hari ini dengan media yang begitu pantas, lah berlaku, lah kita boleh tahu. Di US berlaku. Sekarang Dajjal buat benda ni kat US, sekarang orang Malaysia boleh tahu. Dahsyat fitnah Dajjal. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat durran wa asbaghahu duru'a wa amaddahu khawasir. Dajjal pergi pada ternakan, maka ternakan itu belakang bonggol-bonggol dia menjadi bertambah gemuk. Kantung-kantung susu, lembu, kambing, unta, semua bertambah banyak, bertambah panjang. Perut binatang bertambah turun ke bawah panjang. Sebab apa? Sihat. Kalau orang tak faham, kata, ya Allah, berkatnya Tok Wali ni Dajjal. Para ulama bahas. Habis itu bila Tuhan bagi kelebihan Dajjal macam ni, macam mana fitnah habis rosak akal manusia? Kalau sihir boleh satu hal, antara perantaraan syaitan. Dajjal tak syaitan, dia sendiri dah. Kata mereka sebab Dajjal mempunyai satu bukti yang jelas pada orang-orang yang beriman, dia tak benar walaupun apa yang dia kata, sebab dia mengaku Tuhan. Nabi kata Tuhan kamu tak buta. Sebab Quran kata laisa kamislihi syai'. Ini sejelas-jelas benda. Sebab itu ini yang saya sebut digunakan oleh para ulama ahli sunnah sebagai satu bukti. Orang ni kalau mengaku wali besar macam mana, boleh buat benda hebat macam mana pun, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah, kata Ibnu Taimiyah. Jika engkau melihat satu orang terbang di udara, engkau jangan kagum dengannya sekiranya dia tidak menepati kitab dan sunnah. Terbang di udara senang. Ibnu Taimiyah cerita pada zaman dia, ada orang yang mendakwa wali, dia boleh bawa mari makanan daripada Yaman ke Syam. Jin dia pergi curi. Orang kagum kat dia. Hebat nampak. Semua ada. Kenapa? Lalu orang kata, oh Masya Allah dia ni wali. Apa bukti dia wali? Dia boleh buat benda pelik. Ini bahaya mentaliti ni. Apa bukti dia ni wali? Apa bukti dia ni Habib? Apa bukti ni? Dia boleh buat benda pelik. Kita pipi kat dia, dia buat je. Ini cukup bahaya. Mentaliti ni yang digunakan oleh Dajjal untuk menipu orang. Sebab itu kita dalam agama bukan terpengaruh dengan benda pelik, tetapi kita terpengaruh dengan hujah. Sekalipun Dajjal menurunkan hujan daripada langit, menumbuhkan tumbuhan daripada tanah, dan menyebabkan tanaman
binatang ternak akan menjadi subur. Tetapi hujjah tidak berpihak pada Dajjal. Sebab Dajjal kata dia Tuhan. Dan agama dalam masalah akidah sangat jelas. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa. Ini adalah suatu bukti. Dajjal adalah fitnah yang terbesar. Boleh buat apa yang semua orang lain tak boleh buat. Tapi ketika itu bukan keajaiban bertembung dengan iman. Tapi hujjah mengatasi keajaiban. Maka iman akan berpihak pada hujjah, bukan berpihak kepada apa yang tak dapat ditafsirkan oleh mata. Kata Nabi SAW lagi, summa ya'til qaum fayad'uuhum fayuruddu alaihim qawluhu fayansarifu anhum. Kemudian dia datang, Dajjal pi pada satu kaum yang lain. Dia dakwah ke kaum tu, ada kaum yang tak mau terima, tolak dakwah Dajjal. Dajjal pun belah, dia tinggal. Fayusbihuna mumlihina laisa biaidihim syai' minal amwal. Maka mereka pun jadi papa kedana. Habis pokok tanah mereka jadi gersang. Habis ternakan mereka tak subur. Habis hujan tak turun kat mereka. Habis miskin. Pasal tak mengikut Dajjal. Fayamurru bi kharibah. Dia lalu di tempat yang musnah. Bumi yang musnah. Fayaqulu laha akhriji kunuzak. Akhriji kunuzaki. Dia kata, keluar semua khazanah engkau. Oh. Tuan-tuan, duit ni. Di mana ada duit, di situ ramai. Tuan-tuan tengok orang besar. Tuan-tuan tengok. Tak kira, saya kadang-kadang saya tengok orang kan. Orang jadi orang ternama lah, menteri ke apa. Ramai dia punya ni, ikut-ikut ni. Bukan ada kerja pun, buat-buat tu ikut ni. Menteri duduk makan, bil masuk sekali, tak ada kerja apa pun. Saya ingat satu orang kawan, dia mengaji Madinah. Bila dia pergi, dia jumpa saya, satu menteri nak jumpa saya. Dia jadi ikut menteri ni. Dia mengaji Madinah, saya tengok. Mula-mula menteri tu nak jumpa saya tak mau. Lepas tu menteri tu pergi sendiri ke tempat saya. Saya tak mau cerita. Pergi sendiri ke tempat saya, ke bilik saya. Dan kemudian dia tolong pula ambil beg saya, tolong angkut tu, jomlah tu ajak kita pergi. Saya pun kira malu lah pergi. Saya tengok dia angkat beg, dia angkat tu orang menteri. Saya kata pada dia, Syekh, entah pergi mengaji agama. Entah ni mengaji agama, apa Quran, baca hadis Nabi. Lah kali duk usung beg orang politik lah. Tak padan Syekh, nak malu tengok entah buat macam ni. Tapi alhamdulillah dia berhenti. Baru ni saya tahu dia kerja tengah yang lain. Saya kata tak padan Syekh. Jatuh standard dah. Pergi angkut ni, orang politik boleh tahu, oh main beg aku. Allah leceh. Tapi teman-teman tengok, pergi airport, bila orang ni kan, orang politik kan, ramai ikut. Kita tanya, entah buat apa? Ni ikut Datuk. Taulah buat apa? Saja ikut. Kan dah kerja apa? Pasal apa? Yalah, dapat makan. Lepas tu sikit lah bagi tip-tip kan. Cuma tunjuk muka, meramaikan supaya nampak ada followers ramai, nampak gahala sikit. Kan? Tang mana ada orang boleh bagi duit? Mesti ada orang mai. Dajjal boleh keluarkan khazanah bumi. Bukan bagi duit tempat ni. Dajjal pi kepada bumi yang mati. Dan Dajjal kata, akhriji kunuzaki. Keluarkan khazanah. Fatatba'uhu kunuzuha. Kaya'asibal nahl. Ya'asiban nahl, ulama hadis Ibn Athir dan seumpamanya bincang makna dia. Dia kata khazanah tu keluar, ikutlah khazanah bumi tu keluar ikut Dajjal. Ya'asiban nahl, ya'asib ni asalnya lebah jantan. Tapi maksudnya macam dengan lebah ikut di belakang Dajjal ni. Maksudnya harta, emas, belian semua daripada bumi ni
Keluar ni ikut kat Dajjal ni macam dengan lebah, dia ikut belakang Dajjal. Artinya siapa yang nak, ambil. Hebat Dajjal. Summa yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bis-sayf fayaqta'uhu jizlatain ramyatal 'ard summa yad'uhu fayuqbil wa yatahallal wajhuhu yadhhak fabainama huwa kadhalik idh ba'asa al-masih bin Maryam alaihi salam. Dia kata, kemudian Dajjal pun panggil satu orang sehat, orang budak muda. Dajjal ambil pedang, Dajjal potong dia terbelah dua. Terpelanting sejauh mata memandang antara dua orang ni. Dajjal potong. Kemudian Dajjal pun panggil, ambil balik, sambung. Lekat balik. Maksudnya hidup balik. Potong dua, belah balik sana satu, belah balik sini satu. Tercantum balik. Wajahnya macam wajahnya duk senyum elok suka ya. Yadhak, gelak lagi. Berapa ramai nak ikut? Kena buah tu lagi ikut dah. Tu dia kata, memang confirm wali. Memang confirm wali. Fabainama huwa kadhalik idh ba'asallahu al-masih ibnu Maryam alaihi salam. Kita akan sambung insya-Allah. Dalam keadaan demikian, maka Allah pun menghantar Al-Masih bin Maryam, yakni Nabi Isa pun muncul kemudian. Dan hadis ini panjang lagi, kita akan sambung pada tentang bagaimana kemunculan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal. Wallahu taala alam. Saya buka ada soalan. Sila. Bagi masalah itu. Assalamualaikum Dr. Mazhar. Bolehkah tolong perjelaskan amalan-amalan Syiah, ibadah Syiah yang telah masuk dalam amalan Ahli Sunnah wal Jamaah, amalan sunat yang mana perbuatan ini adalah daripada ulama-ulama Syiah yang telah resap masuk daripada amalan-amalan sunat yang diamalkan oleh masyarakat di hari ini ya. Yang mana kita tahu di hari ini ulama Syiah yang berperang di Mesir, Syria, telah bunuh banyak ulama-ulama sunnah dan orang awam sunnah. Jadi minta Dr. Mazhar perjelaskan amalan-amalan ibadah Syiah yang telah dibawa masuk dalam amalan-amalan sunat Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam. Wallahu alam. Okey, soalan ni agak panjang untuk saya jawab, cuma saya nak ringkaskan.